Okey, baik. Bulan Oktober kita ada banyak kerajaan dan antaranya kita beri tumpuan juga kepada aspek kesihatan mental. Pada bulan 10 atau bulan Oktober ini kita meraihkannya dan kita memberikan kesedaran dan juga kecanaan dalam kalangan masyarakat dan terutama sekali bagi menghapuskan stigma dalam kalangan masyarakat berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi pada usaha yang dilakukan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia dalam menyantuni masyarakat berkaitan dengan perkara ini, diusahakan menerusi program Kami Dengar, Kami Bantu. Jadi kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Profesor Dr. Othman Datuk Mohamed, Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Hani. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih dapat bersama kami. Penerbit kita suara sedap. Allahu Akbar. Okey, Prof, kita bercakap tentang bulan Oktober yang sangat penting untuk sama-sama kita ikuti dan difahamkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dan juga Lembaga Kaunselor melalui slogan Kami Dengar, Kami Bantu ada nak dilakukan sesuatu. Apa sebenarnya yang nak Sebenarnya pada bulan Oktober ni kita merupakan satu bulan yang dialu-alukan sangatlah dari segi kesihatan mental. Sebab Hari Kesihatan Mental Sedunia ni bersamaan juga pada bulan Oktober. Jadi Lembaga Kaunselor sebenarnya mengambil kesempatan ini bersama-sama dengan KPWKM sebenarnya untuk menjayakan tema dari segi Lembaga Kaunselor ini sebenarnya minda madani masyarakat harmoni dan apa yang kita akan sampaikan adalah kami mendengar kami sering cuba membantu. Itulah agaknya teras yang mana kita akan sama-sama untuk mendapatkan kesejahteraan balik kepada masyarakat umum kita. Ya, dan kita banyak berbicara tentang aspek kesihatan mental setelah pasca pandemik COVID-19 ya. Jadi inisiatif ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan accessibility perkhidmatan kaunseling yang saya fikir sangat tepat pada masanya. Jadi kalau kita boleh terangkan lebih lanjut, Prof, bagaimana masyarakat boleh mendapatkan akses mudah kepada perkhidmatan kaunseling ini? Ya, bersama-sama dengan apa yang sudah saya nyatakan tadi itu, sebenarnya pihak KPWKM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini mempunyai satu perancangan yang baiklah untuk keseluruhan negara kita ni. Sebenarnya kita mempunyai apa yang dinyatakan sebagai pusat sokongan sosial setempat. Jadi ini akan membantu di kalangan masyarakat kita untuk mempunyai satu fokus tempat untuk mendapatkan khidmat kaunseling ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kita pun mempunyai truk. Satu truk yang bergerak, ini bukan truk makanan, ini truk memberi bantuan kesihatan mental. Jadi truk ini berjelajah dan kita akan sediakan kaunselor-kaunselor yang berdaftar yang mempunyai perakuan amalan. Maknanya itu mereka ini memang fasih, mereka ini memang layak untuk menjalankan kaunseling di kalangan masyarakat. Okey, ini semua kaunselor yang berdaftar dan berlesen. InsyaAllah, iaitu kaunselor yang mempunyai apa yang biasa kita nyatakan sebagai kaunselor berdaftar perakuan amalan, ada KBPA di belakang namanya, itu yang penting. Jadi penting untuk kita mendapat terlebih dahulu diagnose daripada pakar, sebab kadang-kadang kita ni masyarakat selalu self-diagnose. Dia beritahu saya murung, tapi sebenarnya ada ciri-ciri yang tertentu sebenarnya. Jadi nak tahu bagaimana sebenarnya kedudukan kesihatan mental anda, boleh bertemu dengan pakar. Ini ruangannya di mana selain daripada jelajah yang dilakukan menerusi truk tadi itu kan, kalau mereka yang takut nak ke depan, dia malu untuk ke hadapan, ada talian telefon boleh ke? Kita pun ada juga talian talian hayat yang mana kita akan bersama-sama menjalankan proses kaunseling ini melalui apa yang dikatakan sebagai bantuan melalui elektronik ini. Sebenarnya kita mempunyai lebih kurang dalam 528 sukarelawan. Jadi ramai jugalah. Jadi mereka ini memang sudah dilatih dan kami pasti dengan perakuan amalan mereka itu memang dapatlah membantu sedikit sebanyaklah kepada mana-mana ahli-ahli masyarakat yang
keinginan untuk mendapatkan bantuan ini. Okey, seperti mana yang Hani maklumkan tadi, pada bulan Oktober, itu 10 Oktober secara spesifiknya kita menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia. Kan itu saya pastinya ia diadakan, itu bulan kaunseling kebangsaan sekali. Betul. Jadi kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut berkaitan. Ya, bulan kaunseling kebangsaan ini kita mula pelancarannya oleh Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Chukri kalau di karangan bangunan KPWKM di auditorium kami. Jadi maknanya di situ kita mulakan pelancaran ini pada 9 hari bulan Oktober. Dan keesokannya seperti yang Puan Hani tahu, mengetahui bahawa ia permulaan sambutan untuk Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi memang diadakan berkaitan dengan meraihkan kesihatan mental ini bersama-sama dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Ya, dan apa-apa sambutan sekalipun yang kita pasti akan adakan dan kita akan mengangkat satu tema supaya satu peneraju dan juga hala tuju yang ingin dimahukan. Jadi untuk kali ini, untuk tahun 2023 bagaimana pula? Untuk tahun 2023 ni lembaga kaunselor setelah mendapatkan persetujuan daripada Persatuan Kaunselor di seluruh negara dan sebagainya, dan juga daripada lembaga kaunselor sendiri KPWKM, kita mengajukan satu tema iaitu Minda Madani Masyarakat Harmoni. Jadi ini memang agak sealiran dengan apa yang sudah dikemukakan dalam keadaan sosio-politik dan negara kita ini, dan juga kebangkitan semula ekonomi di dalam negara ini bersamaan dengan apa yang nyatakan sebagai Madani dengan 6 teras yang telah dikemukakan itu. Ya, betul. Minda Madani Masyarakat Harmoni, itu tema yang diangkat pada tahun ini. Dan kalau kita boleh kongsikan juga matlamat di sebalik sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan 2023 bagaimana pula? Kita agaknya kalau kita perhatikan bersabit dengan sambutan ini, kita akan adakan jelajah di seluruh negara lah, apa yang kita nyatakan sebagai jelajah perkhidmatan kaunseling dekat di hati kita lah. Dan ini memang kita sudah mulakan pun pada bulan September tu dah digerakkan. Kita tak tunggu bulan Oktober saja. Jadi kalau kita melihat ni dari segi kesihatan mental ini bukan dalam satu bulan saja. Sepanjang tahun. Dan kalau boleh kita memang berkendakkan supaya sepanjang hayat seseorang insan itu mempunyai kesihatan mental yang sempurna. Dan harus perkara yang diubah dalam pemikiran kita adalah kita bercakap tentang aspek kesihatan mental sebelum adanya penyakit mental. Jadi ini yang perlu difahami. Jadi berjumpa dengan kaunselor untuk kesihatan mental kita bukanlah satu perkara yang agak macam kita rasa macam pelik, tetapi ada penting untuk kesihatan dan juga kesejahteraan mental kita. Jadi kalau kita boleh lihat juga apa yang dimahukan, apa-apa saja dilakukan adalah impaknya. Jadi apa sebenarnya impak yang telah pun digambarkan dan juga kemungkinan-kemungkinannya nanti? Yalah, kalau kita perhatikan dari segi impak kesihatan mental ni, kita ingin misal katakan berkendakkan satu, memang kita berkendakkan kesejahteraan itu dan kita akan mengalu-alukan dari segi apa sahaja aktiviti yang boleh membangkitkan kesihatan ihsan di dalam satu masyarakat itu. Sebab ini penting. Ihsan itu merupakan sebahagian daripada apa yang dinyatakan dalam konsep-konsep Madani itu. Jadi impact itu saya rasa kalau kita perhatikan, kita berkendakkan supaya accessibility dari segi perkhidmatan kaunseling ini memang dapat benar-benar dihayati oleh masyarakat umum, dan juga kita selain daripada itu, impaknya kita harapkan supaya ia dapat membudayakan perkhidmatan kaunseling ini. Okey. Dan kita seperti mana disebut oleh Prof di awal tadi, kita ada ramai sebenarnya bilangan kaunselor yang ada, tapi itu untuk mereka yang menanti di talian. Tapi kalau ikutkan keseluruhan kaunselor yang ada yang berdaftar
ni. Kita ada berapa ramai? Ya, kalau kita perhatikan Akta Kaunseling 580 ni sudah ada lebih kurang 25 tahun. Akta 580 ni. Dah 25 tahun. Jadi kita dapati bahawa bersama-samalah bukan lembaga kaunselor sahaja. Sebenarnya yang mengeluarkan kaunselor-kaunselor yang bertauliah ini daripada institut-institut pengajian tinggi, universiti-universiti tanah air kita sendiri. Jadi selama ini kalau kita perhatikan sudah berdaftar lebih kurang, bukan lebih kurang, 11,017 kaunselor berdaftar. Jadi begitu ramai sekarang. Mula-mula tu kalau saya ingat dari segi permulaan pendaftaran kaunseling ni tak sampai 100 tak. Nak sampaikan angka 100 tu cukup main susah. Jadi alhamdulillah atas kegigihan ahli-ahli lembaga kaunselor dan masyarakat di pengajian-pengajian tinggi, institut pengajian tinggi, maka kita nak dapat pada bulan ini angkanya adalah 11,017. Dan di kalangan itu kalau kita perhatikan ramai di antara kaunselor-kaunselor berdaftar ini sebenarnya daripada mereka yang berkhidmat secara persendirian. Jadi persendirian dia tidak bermakna mereka membuatkan satu kaunseling yang sebenar, tapi mungkin ada yang bekerja sebagai kerja-kerja lain yang barangkali, tapi mereka ni sudah layak. Ada pentauliahan, perakuan amalan, itu yang penting. Jadi saya nak ingatkan supaya masyarakat ni apabila berkendakkan satu-satu perkhidmatan kaunseling itu, carilah kaunselor-kaunselor yang sudah ada KBPA ini. Itu yang penting. Baik, kena tengok jangan macam sembarangan sebenarnya. Jadi kita cakap pasal seseorang bila dia ada claim, dia kata dia adalah pakar, kita tengok hujungnya tu apa. Itu sebenarnya yang kata pendaftar. Dan bercakap tentang jelajah, itu salah satu pada aktivitinya. Jadi seluruh negara akan dijelajahi dan apa pula aktiviti lapangan yang akan dilakukan. Maknanya di lapangan nanti sampai di sana nanti apa aktiviti-aktiviti akan dilakukan. Aktiviti-aktiviti ini kalau kita perhatikan, kita seperti yang saya menyatakan tadi, kita akan membudayakan. Trak-trak kita tu akan terus bergerak. Dan di samping itu juga kita akan adakan seminar-seminar, perbincangan-perbincangan. Dan juga kalau kita perhatikan, kalau kita nampak kat sini bahawa apa yang kita menyatakan tu sebagai lembaga kaunselor juga akan mempunyailah cara-cara perbincangan di khalayak ramai. Dan kalau kita perhatikan selama 1 bulan ini nanti, pada bulan November ni, banyak institut-institut pengajian tinggi dan juga NGO-NGO yang akan terus menyambut dan mempunyai agenda-agenda mereka tersendiri, menyambut dengan tema apa yang saya menyatakan tadi itu, dari segi masyarakat madani, minda madani dan masyarakat harmoni. Itu yang kita hendak capaikan tu, membudayakan tu sekarang, supaya perkara-perkara ini tidak lagi perkara dari segi keresahan, kemurungan ini tidak lagi disimpan dalam diri. Dia memerlukan seseorang untuk menanganinya. Ya, betul. Jadi itu harapan yang dibawa oleh KPWKM dan juga Lembaga Kaunselor Malaysia terhadap penganjuran Bulan Kaunseling Kebangsaan pada kali ini. Dan kita harapkan mendapat kerjasama daripada semua untuk anda tampil ke depan kalau sekiranya anda merasa ada sesuatu yang berlaku dalam aspek kesihatan mental anda. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kami ucapkan dan semoga usaha ini berjalan lancar dan pastinya anda boleh merujuk kepada laman sesaung Lembaga Kaunselor sendiri untuk dapatkan informasi lanjut berkenaan dengan jelajah dan juga nantikan pelancarannya pada 9 hari bulan Oktober nanti. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Osman Datuk Mohamad, Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia. Bersama-sama kita berkongsi tentang program yang cukup murni. Kami dengar, kami bantu. InsyaAllah akan dibantu. Alhamdulillah. Okey.